Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Hanan. Bersama saya ada Raisa Rusbayalina dan Badrul Aiman. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab mulut saya tengah sakit. So kemungkinan ada beberapa perkataan yang kurang jelas dalam video ini. So saya minta maaf awal-awal. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang pengaruh agama dalam peradaban. Pertama sekali, apakah itu agama? Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan ataupun sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti dewa, dan juga amalan dan institusi yang berkat dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkaitan, tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas dan yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia. Daripada itu, agama adalah fenomena masyarakat yang boleh digesan melalui fenomena seperti yang berikut. Yang pertama ialah perlakuan, yakni ibadat. Contohnya sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara. Yang kedua ialah sikap, yakni akhlak. Contohnya sikap hormat menghormati, kasih ataupun takut kepada kuasa yang luar biasa. Yang ketiga ialah pernyataan seperti jampi dan kalimat suci. Yang keempat ialah material, benda-benda material, iaitu benda-benda yang zahir. Contohnya masjid, gereja, kuil. So agama mestilah ada empat fenomena tersebut untuk melambangkan itu adalah satu agama. Pengaruh agama di tanah Melayu ada dua sebenarnya, iaitu agama Hindu dan agama Islam. Tapi kami telah berbincang dan kami decide untuk menggunakan pengaruh agama Islam sebagai main point dalam video ini. So maknanya tajuk kami adalah pengaruh agama Islam dalam peradaban, kalau ikut logik ni lagi. So pertama, pengaruh agama Islam yang pertama kepada tanah Melayu ialah agama dan kepercayaan. Islam telah memberi kesan yang mendalam dari segi akidah dan kepercayaan kepada masyarakat. Melayu pada ketika itu telah meninggalkan kepercayaan orang yang dulu, iaitu animism, yang bermakna percaya pada makhluk halus, dan dinamism, iaitu kepercayaan kepada terhadap semangat atau kekuatan. Macam mana tu kepercayaan kepada semangat dan kekuatan? Dia orang percaya macam bila kita buat benda ni, kita buat sesuatu benda tu secara bersemangat, kita akan dapat reward yang lebih. Macam tu kepercayaan orang pada masa itu. Kemudian Melayu secara perlahan-lahan meninggalkan pengaruh yang dibawa oleh agama Hindu Buddha. Melayu mula mengamalkan kepercayaan terhadap konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia, dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Tiada lagi sistem kasta seperti mana yang diamalkan sejak menerima pengaruh agama Hindu suatu ketika dahulu. Pengaruh yang kedua ialah pendidikan. Kedatangan Islam telah banyak merubah sistem pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat sebelum ini. Selepas kedatangan Islam, golongan bawahan berpeluang menerima pendidikan yang sama seperti golongan atasan. Banyak sekolah pondok didirikan supaya pembelajaran menjadi lebih bebas disebarkan kepada golongan bawahan.
Itu saja daripada saya. Poin seterusnya akan diterangkan oleh Badrul Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Aiman bin Nurhan, nombor pendaftaran 17 DTK 20F1018 daripada kelas DTK 2B. Hadirnya saya di sini ingin meneruskan poin-poin penting mengenai tajuk pembentangan yang dipilih oleh tim saya, iaitu pengaruh agama Islam dalam peradaban. Jadi saya teruskan dengan poin yang ketiga, iaitu bahasa dan kesusastraan. Bahasa Melayu telah menerima pengaruh yang besar dengan kedatangan agama Islam. Perkembangan bahasa Melayu bertambah teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara bermula pada abad ke-14 sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Penggunaan tulisan Jawi telah diperkenalkan dan digunakan oleh orang-orang Melayu ketika itu. Pada waktu itu, tulisan Arab telah diperkenalkan kepada orang-orang Melayu. Perubahan dari segi bahasa boleh dilihat apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubah suai menjadi tulisan Jawi. Melalui sistem tulisan ini, bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila ianya digunakan untuk menulis kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, undang-undang dan pentadbiran. Poin yang seterusnya ialah perundangan. Hukum-hukum yang tidak bercanggah dengan Islam dikekalkan. Ini telah disebut dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka dan juga Adat Pepatih, Adat Temenggung. Antara contoh yang dapat dilihat ialah dalam bidang kuasa kehakiman, di mana hakim boleh menggunakan budi bicaranya sama ada hendak menjatuhkan hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun memberi denda ataupun penjara sahaja. Baik, untuk poin yang terakhir yang akan diterangkan oleh saya sebelum diteruskan oleh ahli kumpulan saya iaitu Raisya, ialah tentang politik dan pentadbiran. Sistem pemerintahan telah bertukar kepada sistem pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam. Antara contoh yang boleh dilihat ialah agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sementara itu, beberapa institusi Islam telah didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Assalamualaikum, saya Raisa Ruzvailina binti Nazar, 17 DTK 20F1020. Saya akan menerangkan tentang pengaruh agama Islam dalam peradaban dari segi kekeluargaan serta adat dan cara hidup. Dari segi sistem kekeluargaan, kedatangan Islam telah memantapkan lagi institusi kekeluargaan dalam masyarakat Melayu, malah menjadikan ianya lebih teratur. Islam telah menentukan garis panduan dalam membentuk keluarga yang berasaskan ajaran Islam. Sebagai contoh, pemilihan jodoh, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri serta tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa mereka. Islam menitik beratkan umatnya mencari pasangan mengikut 4 ciri, iaitu keturunannya, rupa parasnya, hartanya, yang paling penting adalah agamanya. Dalam Islam, tanggungjawab seorang suami ialah menjaga, memelihara, memberi nafkah serta membimbing isteri dan anak-anaknya ke jalan yang diredai Allah. Tanggungjawab seorang isteri pula ialah mentaati suami, menjaga keperluan harian suami, menjaga nama baik suami serta menjaga maruah diri. Tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa mereka pula ialah mentaati dan mendoakan ibu bapa mereka. Selain itu, pelbagai adat dan budaya Islam yang perlu diamalkan oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka, seperti menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama yang baik serta mendidik anak mereka supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta menghormati ibu bapa mereka. Dari segi adat dan cara hidup pula, budaya Hellenisme dan Hindu yang telah diamalkan oleh masyarakat sejak sekian lama telah digantikan dengan adat dan cara hidup Islam. Adat yang selama ini menjadi darah daging dan sebati dengan kehidupan harian mereka telah diperkukuhkan lagi dengan ajaran Islam. Walau bagaimanapun, adat-adat yang tidak bertentangan dengan Islam masih lagi dikekalkan dan diamalkan.
Islam mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, ia membentuk suatu sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Okey, terima kasih Raisa. So sampai di sini sahajalah penerangan kami tentang tajuk pengaruh agama Islam dalam peradaban. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.